nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Kurang kebajikan dan hujan, banyak berlaku gempa bumi dan banjir. Ini sebahagian daripada tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi sebelum berlakunya tanda yang besar dimulakan ataupun didahulukan dengan tanda-tanda yang kecil sebelum berlakunya kiamat. Seperti dia kata di sini, kekurangan kebajikan dan hujan, banyak berlaku gempa bumi dan banjir. Ini dah tanda-tandanya. Sebagaimana yang kita sebut semalam, dah berlaku di zaman kita. Bukan sahaja berlaku, dah berluasa, bahkan dah banyak, dah bertebaran. Seluruh dunia dah berlaku dah ni. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Cuma nak tunggu tanda-tanda yang besar je lagi. Kalau tanda yang besar menunjukkan sangat-sangat hampir. Okey, terus. Selain itu, ia juga melibatkan berlaku kenaikan harga barang dan keperluan manusia. Berlaku tak sekarang ni? Terasa tak? Terasa tak? Perasan tak? Kenaikan harga barang, dia kata. Ya, barang kan keperluan manusia. Apa keperluan manusia? Beras, gula, kopi, minyak, petrol. Ini semua keperluan manusia kan? Keperluan makanan, minuman, pakaian, semua naik harga. Okey, terus. Nanti pula orang faham, oh dah memang tanda kiamat. Bukan salah kami, bukan salah mana-mana pihak. Memang disebut dalam gambaran, disebut dalam Quran, hadis. Bukan salah kami, maknanya tak ada usaha lah. Sebab apa? Benda tu dah memang disebut oleh Nabi di antara tanda-tanda ni. Maknanya itu kesan kesalahan manusia, bukan secara kebetulan. Sesuatu yang berlaku ini dengan sebab musababnya berlaku. Okey, terus. Kemelesatan ekonomi, berlaku kemarau panjang di setengah bahagian dunia, gempa bumi, banjir besar, peperangan dan perbincangan yang mana kesemuanya berpunca daripada kegagalan menghayati hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuhnya. Dia kata dengan sepenuhnya hukum Allah Taala ni bukan tertumpu dengan ibadatnya. Bila sebut hukum perintah agama Islam ni sembahyang, puasa, zakat, haji. Jadi dia kata kegagalan menghayati hukum Allah dengan sepenuhnya. Sebab hukum Islam itu, syariat itu keseluruhannya. Sebab itu Quran kata udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam ajaran Islam ini, agama Islam ini secara keseluruhan. Bukan kita main tebuk-tebuk. Kita menjuzukkan agama Islam. Sebahagian daripada syariat, hukum hakam, kita ikut. Tu hak kita rasa sesuai dengan hawa nafsu kita, pemikiran kita. Yang rasa tak sesuai dengan nafsu, dengan pemikiran kita, kita tolak. Dibimbangi menjadi sebagaimana fi'il perangai orang Yahudi, Nasrani yang disebut sebagai Ahlul Kitab. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman sebahagian daripada isi Alkitab? Kalau Yahudi, Injil lah. Nasrani, Yahudi, Taurat. Nasrani, Injil. Kalau orang Islam kita ataupun umat Nabi Muhammad, Quran. Ambil sebahagian, tolak sebahagian. Dia kata keseluruhannya. Semua hukum hakam yang terkandung dalam Quran dan hadis perlu diusahakan supaya kita dapat melaksanakannya dengan sepenuhnya.
bukan sekerat separuh-separuh. Kerana Islam itu adalah merupakan sebuah agama yang syumun. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Okey, dia kata zahar al-fasadu fil barri wal bahr. Telah zahir, telah nyata, telah teranglah kerosakan di daratan dan juga di lautan. Di lautan ni apa maksud? Yang banyak orang duk sebut ceramah ni di lautan, dalam laut . Jadi bila saya beberapa tahun yang lepas, bila ada seorang ustaz, mungkin sebahagian daripada kita ni kenal, Ustaz Abdul Hadi Awang yang mengurus Pustaka Darussalam yang tahun lepas meninggal dunia di Sab Perdana Kedah. Bila dia jumpa saya, kami pun muzakarah lah dengan beberapa isu. Dia kata ayat ni kebanyakannya banyak orang salah faham, sehingga ada seorang syekh Arab sembahyang di Malaysia ni, khatib baca khutbah, baca ayat ni, tapi orang Arab tu dia faham juga bahasa Melayu. Bila diterjemahkan zahar al-fasadu fil barri wal bahr, telah berlakulah kerosakan, kemusnahan, kehancuran di darat dan juga di lautan. Laut tu bukan dalam laut, dia kata. Saya pun balik tahqiq balik ayat ni, apa yang dia kata tu betul tak betul? Maknanya di lautan itu bandar-bandar, negeri-negeri yang berhampiran dengan laut, yang berada di dekat dengan laut. Rosak sebab apa? Berlaku kekurangan air di situ, kekurangan tumbuhan, kekurangan makanan. Bila saya cek di dalam tafsir Jalalain, dia menghuraikan benda yang sama. Dan beberapa tafsir yang lain, dia kata di sini zahar al-fasadu fil barri, yakni fil barri al-kufaru biqahtil matari wa qillatin nabat. Maknanya tanah kosong kalau di atas daratan ini dikata dengan kekurangan hujan dan kekurangan tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala kalau dengan sebab maksiat, kejahatan, dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah Ta'ala jadikan kemarau, kurangnya hujan, kemarau yang panjang. Bila kurangnya hujan, tanah subur tak akan subur kan? Dalam surah Al-Baqarah tu yang kita baca tu, fa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan sebab air hujan yang subur tanah, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang lumayan. Dia kata di sini itu maknanya kalau kerosakan yang berlaku di daratan. Wal bahri ayil biladi, dia kata ayul biladul lati alal anhari wa biqillatil ma'iha. Al biladul lati alal anhari biqillati ma'iha. Negeri-negeri yang berhampiran dengan laut, dia kata kekurangan airnya. Sepatutnya boleh disedut daripada sumber sungai laut, tapi setengah-setengah tempat air laut pun tak banyak, surut. Kalau tidak, kalau dia banyak dia melempah sampai ke pantai. Sebab tu kesan daripada kesalahan, dosa, maksiat yang dilakukan oleh manusia. Bima kasabat aidin nas, ba tu dipanggil ba sababiyah, dengan sebab kesan-kesan yang dilakukan oleh tangan manusia. Minal ma'asi, kesalahan tu apa dia? Daripada maksiat, daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Okey, kita tengoklah pula dalam tafsir yang lain. Kita tengok tafsir dalam bahasa Melayu pun dia hurai benda yang sama. Turjumanu al-Mustafid. Dia terjemah di sini zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'annahum yarji'un. Telah kami nyatakan binasa di dalam darat dengan kemarau,
dan sedikit tumbuh-tumbuhan. Kan tumbuh-tumbuhan ni sebagai sumber makanan kepada manusia, buah-buahan, dan di dalam negeri tepi sungai dengan sedikit airnya, dengan sebab dikerjakan oleh segala manusia pekerjaan maksiat. Adalah demikian itu supaya dirasakan Allah Ta'ala akan mereka itu balasan setengah daripada yang telah diperbuat mereka itu di dalam dunia. Mudah-mudahan mereka taubat. Maksudnya bukan dalam laut betul-betul. Macam awak duk tafsir apa dia? Al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah yang dimaksudkan di situ bukan seseorang tuduh orang lain, buat fitnah kepada orang lain. Itu maksud bab lain. Fitnah yang dimaksudkan di sini fitnah kekufuran. Seseorang itu jadi murtad. Bila dia murtad, dosa murtad, kesalahan murtad lebih besar daripada membunuh. Bunuh orang, kalau dia Islam, dia ada harapan masuk syurga. Tapi kalau murtad ada harapan tak? Tak ada harapan kan? Itulah maksudnya. Jadi maksudnya di sini dia kata bima kasabat aidinas, bahri di sini negeri-negeri yang berhampiran dengan laut. Bima kasabat, dengan sebab kesalahan-kesalahan aidinas yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, liyudhiqahum, supaya dia merasakan. Dalam tafsir Jalalain kita boleh disebut liyudhiqahum ataupun linudhiqahum, supaya kami rasakan akan mereka, kami rasakan, kami balas mereka itu dengan kemarau, kekurangan hujan, dengan gempa bumi, dengan keruntuhan, macam-macam bala Allah Ta'ala bagi kesan maksiat, supaya rasa. Kalau tak rasa, dia tak sedar. Allah Ta'ala beri rasa atas dunia. Jadi dia kata di sini liyuziqahum, supaya merasakan, memberi rasa akan mereka itu oleh Allah Ta'ala ba'dallazi amilu, sebahagian daripada apa yang mereka telah buat. Di sini para ulama tafsir kata Allah Ta'ala tak balas semua kesalahan manusia ni. Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, maksiat, kemungkaran, Allah kesan dosa tu, sebab dosa itu Allah Ta'ala tak balas semua. Kalau Allah Ta'ala balas, para ulama tafsir kata serangga pun tak boleh hidup atas dunia ni, mati semua. Bukan kata manusia, bukan kata binatang, serangga pun tak akan boleh hidup atas dunia. Allah Ta'ala pelingkuk semua. Sebab tu Allah Ta'ala tak balas semua, dia balas sebahagian je. Kesan dosa yang dibuat oleh manusia, Allah Ta'ala balas sikit ya, supaya bila dia hidup, dia diberi kesempatan, dia diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah. Rupanya macam tu yang Allah Ta'ala sayang kepada manusia ni. Kalau dia balas teruk kita semua ni tak hidup dah, hancur dunia ni. Dia balas sikit-sikit lah, sakit ke, kekurangan harta benda, kehilangan, cedera, kemalangan, dia tak peringkuk semua. Dia bagi sikit-sikit nak bagi sedar, bagi insaf dan bertaubat. Allah Ta'ala bagi peluang, bagi peluang, bagi peluang, bagi peluang. Peluang dibuka terlalu luas. Masa yang diberi kepada manusia untuk bertaubat terlalu panjang. Jadi kadang-kadang yang mengalami musibah, malapetaka, bencana itu tak semestinya orang yang buat sahaja. Orang tak buat pun kena juga, kata Allah Ta'ala. Hak buat tu satu hal lah, hak buat maksiat, kemungkaran, dosa ni. Hak tak buat pun kena juga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Di dalam surah apa? Di dalam surah Al-Anfal. Takutlah kamu suatu fitnah, satu musibah, suatu bencana yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala bukan tertentu khusus bagi orang yang buat kesalahan sahaja dan dirangkumi semua orang. Sebab apa macam tu? Sebab hak buat salah tu dah tentu dah kerana kesalahan. Hak tak buat, yang tak buat kenapa tengok saja. Yang tak buat dosa, tak buat maksiat, orang buat kesalahan depan mata dia ataupun dia tahu, kenapa dia tak halang? Sebab dia kena sekali lah. Di dalam hadis yang selalu kita dengar tu kan, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu,
barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia ubah, tapi tak ubah. Orang soleh, orang yang tak buat maksiat ni, kaki ibadat, kaki masjid ni, dia tak ubah maksiat tu. Dia orang baik, dia bukan buat maksiat, tapi dia tak ubah, dia kena juga. Di sini para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, man ra'a, yakni man alima, seseorang yang tahu. Sesiapa yang tahu berlakunya maksiat, bukan mesti dia tengok. Macam maksiat itu berlaku dalam bilik, kita kata dia tahu orang nak berlaku cubaan nak membunuh, nak menzalimi pihak lain, dia kena tolong. Ra'a di situ dengan makna mengetahui, alima, bukan mesti dia nampak dengan mata kepala baru dia nak tegah, dia tahu sahaja. Jadi kita tengok ayat ni dahsyat hadirin sekalian. Allah Ta'ala nak merasakan akan mereka ba'dallazi ya'milu, sebahagian daripada apa yang mereka buat. Allah Ta'ala balas sikit je. Kalau Allah Ta'ala balas semua setiap kesalahan, tak ada orang boleh hidup di dunia ni. Dia balas semua, dia pelingkuk habis. Mencuri, merompak, mengumpat, zina, minum arak. Banyak senarai tu, setiap satu kesalahan dia balas semua di dunia. Dia balas sikit-sikit je. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka bertaubat. Yarji'un maknanya kembali, kembali kepada agama, kembali kepada Allah. Ya, ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut fafiru ilallah wa anibu ila rabbihim. Semua ayat-ayat nak suruh kita kembali, pergi menuju Allah, pulanglah kepada Allah. Jangan berkekalan dalam keadaan dosa dan maksiat. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala hasil daripada kesalahan yang dilakukan. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut lagi, qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada musyrikin Mekah, siru fil ardi, kamu pergilah bermusafir di atas muka bumi Allah Ta'ala. Nak bagi demo tengok kesan orang yang melakukan kesalahan, apa akibat. Kamu duk lawan aku, duk lawan Nabi lah kan, duk lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi ancaman berlakunya kerosakan di daratan lautan tadi dengan sebab kesan-kesan perbuatan manusia. Jadi orang musyrikin Mekah ni macam-macam kesalahan yang mereka buat, dan sebahagian daripada kesalahan mereka ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berbagai-bagai azab. Jadi Allah Ta'ala suruh beritahu, Nabi beritahu, musafir dari atas muka bumi, fanzuru, maka kamu perhati. Dia tak kata hendaklah kamu, maka melihatlah olehmu. Dia kata perhati, tengok dengan keadaan tadabbur, dengan ta'amul, dengan penghayatan. Itu maknanya fanzuru. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dia sebut yanzuru, bukan ra'au, bukan melihat, bukan yarau, yanzuru. Dia kata perhatikan kaifa kana aqibatul ladzina min qab. Maka perhati olehmu bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelumnya. Sebelum kamu ni musyrikin Mekah, siapa dia? Orang kafir yang diberi hukuman balasan azab oleh Allah Ta'ala. Fir'aun, bagaimana kesannya bila dia kata ana rabbukumul a'la, dia lawan Nabi Musa AS, Namrud, Haman, orang kafir yang terdahulu, semua Allah Ta'ala balas. Pergilah musafir, Allah Ta'ala kata, kita tengoklah kesan orang yang kafir kepada Allah Ta'ala ni. Kerana adalah mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka itu, aksaruhum musyrikin, kebanyakan mereka musyrik, sebagaimana kamu lah musyrikin Mekah. Ada semua tokoh, semua berhala tu sebagai kamu lah. Kalau mereka pun tak terlepas, kamu terlepas tak? Sama jugalah, mereka pun tak terlepas daripada ancaman, daripada azab, daripada hukuman Allah Ta'ala. Kamu musyrikin Mekah yang syirik kepada Allah Ta'ala pun sama, tak akan terlepas. Oleh kerana itu, fa'aqim wajhaka, hadaplah wajah kamu wahai Muhammad, lid-dinil qayyim. Oleh kerana orang tak apa nak ikut agama Islam ni, kamu sendiri hadaplah wajahmu kepada agama yang lurus. Min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah, sebelum datang suatu hari yang tidak dapat ditolak, yang tidak dapat ditolak baginya daripada Allah. Hari apa yang tak dapat ditolak? Suatu hari itu dia datang, hari itu tak boleh kita nak halang. Hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat adalah suatu tempat
masa diazab segala manusia yang melakukan kesalahan kepada Allah. Yauma idzin yatasaddaun, pada hari itu manusia berpecah-pecah. Ada satu kumpulan masuk syurga, ada kumpulan masuk neraka. Orang beriman masuk syurga, orang kafir masuk neraka. Allah Ta'ala kata mereka berpecah-pecah. Man kafara, siapa-siapa yang kafir. Tengok jelas Allah Ta'ala sebut siapa-siapa yang kafir. Kita nak terjemah apa? Orang bukan Islam lah. Kafir lah, sebab kafir ni perkataan yang memang digunakan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi. Barang siapa kafir, fa'alaihi man, atas siapa yang kafir itu tadi, kufruhu, kekufurannya lah. Hak buat kafir, dialah terima hasil daripada kekafiran dia, kesan daripada kekafiran dia terima lah esok. Dia terima tu pada hari yang manusia tak boleh nak tolak hari tu. Hari apa kita sebut tadi? Hari kiamat. Siapa yang kafir, atasnya lah balasan daripada kekufuran. Tengok Allah, disebut Allah tu maknanya balasan. Wa man amila saliha, barang siapa yang melakukan amalan yang soleh, fali anfusihim. Li, lam situ li manfaah. Lam itu maknanya untuk apa? Untuk munafaat. Kalau ala di situ maknanya untuk azab, hukuman. Lil uqubah, alal uqubah. Maknanya alaihi, atasnya hukuman, balasan. Wa man amila salihah, barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang soleh, fali anfusihim, untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Dia sembahyang, puasa, zakat, haji, bersedekah, buat baik, bukan untuk orang. Fali anfusihim, untuk diri sendiri kita buat baik ni. Sebab tu tak perlu adanya perasaan-perasaan sifat apa? Sifat-sifat yang mazmumah tu kan, riak, sombong, sum'ah, ujub tu. Sebab buat baik tu untuk diri sendiri, bukan untuk orang. Kenapa nak tunjuk kepada orang? Dan Allah Ta'ala akan menghisap segala kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan oleh manusia. Dia buat baik untuk diri sendiri, bukan untuk orang. Sebab tu tak perlu kita nak rasa hebat, rasa bangga, dan rasa cemburu bila kita buat baik. Kenapa orang lain tak buat? Contohnya bersedekah ke, buat sesuatu kebajikan, orang lain tak buat, asyik aku je buat. Apa-apa aktiviti, apa-apa kerja, jangan ada perasaan cemburu, iri hati. Sebab dia buat baik tu untuk dia sendiri, bukan untuk orang. Yamhadun, menyiapkan diri. Maknanya dia buat itu untuk diri sendiri. Yamhadun, untuk persiapan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kebaikan yang dibuat bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihat. Supaya membalas oleh Allah Ta'ala akan orang-orang yang, untuk membalas Allah Ta'ala akan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, min fadlihi, daripada kelebihannya Allah. Daripada kelebihan Allah Ta'ala itulah yang Allah Ta'ala beri balasan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman sahaja ada balasan. Ada balasan di akhirat esok sebab beriman je. Diikuti pula dengan amalan yang soleh pula dia buat. Setelah beriman dia buat baik pula, ada balasan lain pula. Berlipat-lipat gandalah balasan nikmat yang dikurniakan kepada orang yang beriman dan juga beramal soleh. Innahu la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang kafir ni. Jadi kadang-kadang orang kafir tak baca Al-Quran nak kenakan orang Islam, tak buat anu tak buat ni kan. Tak betul juga. Orang Islam yang tak buat undang-undang Islam, tak buat syariat Islam, tak betul. Tapi orang kafir yang tak baca Quran tu pun tak betul juga. Dia boleh baca Quran tapi dia tak beriman. Sebab Allah kata innallaha la yuhibbul kafirin. Allah Ta'ala tak suka orang kafir ni. Tak usah duk baca Quran ke tak baca Quran, Allah Ta'ala tak suka. Sebab tu kena baca Quran, kena faham Quran. Kadang-kadang guna ayat Quran untuk nak kenakan orang kan. Allah Ta'ala kata kamu sendiri Allah Ta'ala tak suka. Tak usah duk baca sebuah Quran kat orang. Walaupun dengan kamu baca tu orang dapat manfaat. Sikap sebagai orang Islam, segala nasihat kita terima. Daripada orang Islam, daripada orang kafir, kita kena terima. Sebab tu benda baik. Tetapi bagi orang yang baca Quran itu, kalau dia kafir, Allah Ta'ala tak suka panggil orang kafir. Memang kadang-kadang dia guna ayat-ayat Quran, guna hadis-hadis Nabi, bukan untuk diamalkan, tetapi untuk menyokong kesalahan-kesalahan yang dibuat dan nak kenakan pihak lain. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tak suka orang kafir ni.
Jadi maknanya kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah Allah Taala suka. Okey, terus. Kaum wanita bersikap bebas. Ini di antara apa? Tanda-tanda kiamat yang kecil lagi. Okey, terus. Mendedahkan aurat dan keluar daripada akhlak Islam. Banyak nak orang dedah aurat sekarang ni. Dan keluar daripada akhlak, budi pekerti, perangai orang Islam. Banyak terkeluar kan? Macam-macam macam-macam perangai, macam-macam perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Okey, terus. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannah ولا يجدنا ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Dua golongan daripada ahli neraka, Nabi SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aku tak sempat melihat lam arahuma qaumun lam arahuma, masa aku hidup ni aku tak sempat nampak mana boleh depan Rasulullah tegur Rasulullah bagi ancaman ahli neraka ni. Aku tak sempat tengok pok ni, tapi kau mati besok ada. Dia kata satu kaumun, yang pertamanya satu kaum daripada ahli neraka ini, ma'hum siyatun, bagi bersama dengan mereka itu cemeti ni digunakan untuk apa? Untuk nak pukul orang kan? Ka'aznabil baqar, seperti ekor lembu ataupun sapi. Dia duduk libas orang, asyik duduk libas orang. Dia guna ekor dia nak libas orang. Yadribuna bihan nas, dia gunakan cemeti itu, satu kaum, satu golongan manusia, dia gunakan cemeti itu yadribuna bihan nas. Dia gunakan biha itu maknanya siyatun. Dia gunakan cemeti itu untuk pukul orang. Di sini para ulama ketika mensyarahkan hadis ini kata golongan pembesar-pembesar negara, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin masyarakat yang ada kuasa, guna kuasa nak tekan orang, nak pukul orang, belasah orang, penjarakan orang. Diguna kuasa tu buat naik ke orang. Itulah yang dimaksudkan guna cemeti pukul orang. Lepas tu nisaun kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilat, maknanya perempuan-perempuan yang dia kata di sini kasiyatun, pakai pakaian. Memang dia pakai pakaian. Ariyatun, tapi nampak macam telanjang. Apa maksud? Memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Dapat menarik perhatian orang. Dapat menarik perhatian orang. Dia kata ma'ilatun ru'usuhunna, mereka berjalan ni ma'ilat maknanya goyang badan lah, nak tarik perhatian orang ni, seperti bonggol kuda, unta. Pernah tengok dah atas belakang kuda yang tinggi tu, dia berjalan ni macam tu kan, tujuannya nak menggoda orang, nak tarik perhatian orang. Jadi keluar daripada rumah ataupun ketika berjalan, wanita-wanita ini yang pakai pakaian yang tak menutup aurat, yang tak lulus lah, tak lulus maknanya tak pas lah di dalam menutup aurat ni dia pakai, tapi tak lulus, tak sempurna maksudnya. Memang pakai pakaian, kadang tudung pun tudung tak sempurna juga, pakai tudung. Menutup aurat bukan pakai tudung saja, menutup dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Tengok dalam Quran kata kalau kita pakai tudung, labuhkan daripada bawah pada dada. Dihurai pula dengan hadis-hadis Nabi bagaimana penutup aurat yang betul, disyarahkan oleh para ulama pula. Jadi kita tengok kaedah-kaedah tu, bagaimana cara menutup aurat dengan betul. Bukan saja berpakaian, bukan saja pakai tudung. Bahkan menjadi trend sekarang ni hak pakai purdah pun masalah. Macam-macam fashion perangai. Perangai tu satu hal, fashion pakaian mereka. Hak duk masuk dalam TikTok tu. Pakai purdah, la ilaha illallah. Apa makna purdah? Nampak mata tapi pakaian tu ketatnya. Pakaian yang dapat menarik perhatian orang.
Tak campur lagi dengan wangi-wangian yang dipakai oleh kaum wanita sekarang. Yang Nabi SAW bersabda, mana-mana perempuan yang keluar daripada rumah ni dipakai wangi-wangian, hadis ni ada di dalam Mishkat Masabih, kitab hadis, dan kitab-kitab hadis yang lain. Dia pakai wangi-wangian, dia keluar nak pergi masjid, Nabi kata. Pergi masjid. Sudah tu pergi masjid ni orang buat apa? Orang sembahyang pergi masjid ni. Bukan buat maksiat kan? Dengar kuliah. Kalau dia pakai wangi-wangian, dia kena basuh pakaian dia tu, Nabi kata. Sebagaimana dia mandi janabah. Orang mandi janabah macam mana? Mandi betul-betul kan? Sungguh-sungguh basuh kan? Begitulah sebersih-bersihnya dia kena basuh pakaian yang dikenakan wangi-wangian, yang dipakai dengan wangi-wangian, sebab dapat menarik perhatian orang. Oh, takut dengan bila kita baca hadis ni. Kita takut sangat baca hadis ni. Takut terkena kepada keluarga-keluarga kita kan. Dua golongan ni Nabi kata. Pemimpin yang buat naya ke orang, asyik nak kena tindakan orang. Perempuan yang pakai pakaian tak menutup aurat, yang dia berusaha untuk menggoda orang, tarik perhatian orang supaya orang tengok. Dia kata la yadkhulnal jannata. Mereka ini tak boleh masuk syurga, takkan masuk syurga. Wala yajidna rihaha. Bukan kata tak boleh masuk syurga, bau syurga pun tak dapat. Bukan kata tak boleh masuk, bau. Sepatutnya boleh bau, kira tak boleh makan makanan kan. Makan kambing bakar, ayam bakar, tak boleh makan, bau pun syok lah. Ini bau pun tak dapat. Tak dapat bau syurga. Wa inna rihaha, sesungguhnya bau syurga itu layu jadu, didapati min masiratin kadza wa kadza. Rasulullah kata daripada masafah, di dalam maknanya masirah, di dalam suatu jarak begini-begini. Rasulullah kata jauh lah daripada sepatutnya. Bau syurga ni dalam jarak yang jauh dah wangi dah, dah bau dah. Tapi demo ni tak dapat bau. Bukan kata masuk, bau pun tak boleh. Cuma hadis ini perlukan kepada perbahasan. Tak masuk ni maknanya susah masuk. Selagi mana orang Islam semua layak. Selagi mana orang Islam, kalau kita baca ayat Quran kata orang Islam, orang beriman ni tak masuk syurga dengan kesalahan-kesalahan tertentu, maknanya bukan kata tak boleh masuk langsung. Tak boleh masuk di sini dukhulul awalin, masuk berserta dengan gerombongan yang pertama-tama masuk. Sebab dalam syurga ada peringkat pertama, kedua, ketiga kan. Hak jenis awal-awal tu, dia mana tak layak. Hak ujung-ujung tu layak Bukan kata tak boleh masuk langsung. Ataupun setelah diseksa akan kesalahan-kesalahan yang disebutkan tadi, pemimpin yang zalim, orang perempuan yang tak menutup aurat tadi, akhirnya dikeluarkan balik masuk syurga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman. Walaupun orang tu ada keimanan dia, yang pertama Nabi kata Allah Ta'ala perintahkan malaikat bawa keluar umat Nabi Muhammad ni yang ada iman dia sebesar biji jagung, lepas tu sebesar gandum, sebesar sawi, sebesar zarah iman yang ada dalam diri dia, bawa keluar. Jadi hak ni kalau orang sembahyang, puasa, zakat, haji, besar lagi lah iman dia, lagilah layak dikeluarkan dan dimasuk ke dalam syurga. Kadang-kadang orang hurai hadis-hadis macam ni, dia tergantung setakat tu, tak boleh masuk syurga. Oi, tak boleh masuk syurga macam kafir lah. Demo ni bukan kafir, cuma buat dosa. Ahli maksiat ni dia ada harapan, ada peluang masuk syurga. Yang tak kata layak ni susah masuk, tak masuk berserta dengan golongan-golongan yang awal masuk syurga. Okey, terus. Muncul orang yang mengaku menjadi Nabi. Apa dia? Di antara tanda-tanda kiamat ini, muncul ramai orang mengaku menjadi Nabi selain daripada Musailamatul Kazzab tu kan. Ramai orang mengaku menjadi Nabi. Di zaman kita pula, hak mengaku jadi Nabi satu hal lah, taklah berapa banyak. Tapi mengaku keturunan Nabi tu banyak. Hak zaman kita yang kita ada sekarang ni, suatu keadaan, suasana yang kita rasai, hak mengaku Nabi jadi Nabi tu tak ramai, orang tak percaya pun. Tapi hak mengaku jadi keturunan Nabi tu banyak sangat.
Mari daripada Yaman, keturunan Nabi. Indonesia, keturunan Nabi. Daripada mana lagi? Sepanyol ke baru ni? Mengaku keturunan Nabi. Semua mengaku. Tu orang kata dia boleh baca. Dia, keturunan dia baca nama dia, ayah dia, datuk dia sampai ke Nabi. Hak tu siapa pun boleh susun. Tuan-tuan ni semua boleh susun sampai sanak sampai ke Nabi. Kalau nak susun sendiri. Nasab Nabi ni dipelihara. Bukan pakai ikut tulis ikut, dan semua orang boleh baca. Sebab tu dia baca laju je. Dalam siasatan polis rupanya ada scammer. Polis cakap macam tu. Bukan kita cakap. Yang orang sebahagian orang duk percaya tu kan. Jadi zaman kita sekarang ni, hak mengaku Nabi tu taklah berapa ramai walaupun ada. Tapi hak mengaku keturunan Nabi ni. Semalam kita buat satu kesimpulan. Keturunan Nabi ke tak keturunan Nabi ke, apa yang dia bawa sejajar tak dengan apa yang Nabi sampaikan. Hak tu kena tengok. Kalau confirm 100% keturunan Nabi pun, tapi dia bawa lain daripada apa yang Nabi bawa, tak boleh kita ikut. Tak ada jaminan kebenaran berada di atas keturunan Nabi. Tak. Siapa yang bawa ajaran Nabi, walaupun dia bukan keturunan Nabi, dialah yang kita ikuti. Okey, terus. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Thawban radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budu al-awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun kulluhum yad'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di." Maksudnya, tidak berlaku hari kiamat sehinggalah ada beberapa kabilah dalam kalangan umatku menyembah berhala. Akan ada dalam kalangan umatku pembohong dan pendusta. Jumlah mereka adalah seramai 30 orang. Tiap-tiap seorang daripada mereka mengaku menjadi utusan Allah, sedangkan aku adalah penyudah Nabi-Nabi. Tiada lagi Nabi selepas daripadaku. G. Penyerahan amanah bukan kepada ahli dan amanah diabaikan. Diserahkan amanah ataupun seseorang yang memegang amanah yang dia bukan ahli, tapi orang lantik dia tak layak pun dia terima juga, dia tak tolak. Ni bahaya ni. Dia ni sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Okey, terus. Tentang tanda ini, ia terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'atu famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddith faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala aina urahu as-sa'il 'an as-sa'ati qala ha ana ya Rasulullah qala fa idza dayya'atil amanah Duyatil amanatu, disia-siakan. Baca dengan majhul. Duyatil amanah fantazirus sa'ata qala kaifa idha'atuha qala idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Maksudnya, ketika Nabi sallallahu alaihi fantaziris sa'ah. Fantaziris sa'ah. Sebab dia mufrad kan? Fantazir, fantazira, fantaziru. Di sini kita baca fantaziris sa'ah. Asalnya dia mati tu fantazir, tapi oleh kerana masuk kepada alif lam tu, dia dihidupkan bagi dia. Okey, terus. Maksudnya, ketika Nabi SAW sedang duduk dalam satu majlis berbicara dengan satu kelompok masyarakat, tiba-tiba muncul seorang Arab pedalaman lalu bertanya, bilakah akan berlaku kiamat? Rasulullah SAW terus berbicara dengan kelompok berkenaan. Sesetengah orang menyatakan baginda mendengar apa yang ditanya oleh lelaki Arab pedalaman itu, dan baginda tidak suka dengan soalan itu. Sesetengah kalangan yang hadir pula menyatakan mungkin baginda tidak dengar soalan tersebut. Tengah-tengah Rasulullah ceramah ni, ada seorang badui tak kata, "Ya Rasulullah." Rasulullah ceramah isu lain. Apa yang dibentangkan, yang disampaikan oleh Rasulullah isu lain. Tiba-tiba dia, "Wahai Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat?" Rasulullah tak layan. Bila Rasulullah tak layan, ada andaian daripada kalangan yang hadir, iaitu para sahabat kata, mungkin Rasulullah tak dengar. Sebab tu Rasulullah tak jawab. Dan ada andaian yang kedua kata, Rasulullah marah. Tiba-tiba tengah ceramah ni kamu pergi menyampuk pula. Itu ada dua andaian daripada kalangan sahabat. Okey, terus.
Setelah baginda habis berbicara dengan kelompok berkenaan, baginda bersabda, saya lihat lelaki tadi bertanya tentang kiamat. Lelaki itu menjawab, saya wahai Rasulullah. Sabda baginda, apabila amanah disia-siakan, ketika itu tunggulah berlaku kiamat. Kata lelaki itu lagi, bagaimana amanah itu disia-siakan? Sabda baginda, apabila sesuatu utusan itu diserahkan bukan kepada ahlinya, ketika itu tunggu berlaku kiamat. Jadi maknanya kita nak lantik orang dalam suatu jemaah, organisasi, dalam apa dia, ahli jawatan kuasa, masjid, surau, masyarakat, kampung, kena tengok orang yang betul-betul layak. Bukan asal, oh dia adik-beradik kita, dia kumpulan kita, dia geng kita, angkat tangan. Jadi perangai kita orang Melayu ni, bila cadang ni semua sokong, ni tak tengok latar belakang kemampuan seseorang. Mana-mana syarat macam tu. Kerana hak cadang orang lain tu dia nak pelepas diri. Dia tak nak kan? Dia cadang orang lain. Orang lain semua kat kawan sokong. Jadi kita tengok kelayakan. Takut dia terkena termasuk di dalam hadis ni. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.